أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning. Diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah. Pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan peluang untuk kita semua bernafas di dalam kesihatan, bernafas di dalam juga nikmat iman dan juga Islam. Mudah-mudahan di dalam kesempatan kita masih lagi diberikan kesihatan ini, ayo sama-sama kita menambahkan amal kebaikan kita sebagai bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu cara untuk kita nak menambahkan amal kebaikan adalah dengan kita berada di dalam taman-taman syurga ataupun berada di dalam majlis-majlis ilmu sebegini. Insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu di dalam kaca televisyen pada pagi ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi titik pemula untuk kita sama-sama bertemu di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kala amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedang betul sekalian, seperti biasa bertemu lagi kita di dalam edisi 24 Jun 2021 bersamaan 13 Zulkaadah 1442 Hijriah, hari Khamis. Mungkin ada di antara kita yang diberi kesempatan untuk bekerja. Selamat bekerja saya ucapkan. Dan juga kepada kita yang mungkin sedang work from home, apa kata, di samping kita nak tunggu sesi kita bekerja, ayo sama-sama kita duduk sebentar di hadapan kaca televisyen pada pagi ini untuk sama-sama kita mengetahui apakah tajuk perbincangan kita pada pagi ini. Sudah semestinya satu tajuk yang cukup menarik, satu tajuk yang cukup istimewa yang kita akan sama-sama pelajari pada hari ini insya-Allah. Jadi sebelum itu sidang betul sekalian, seperti biasa, ayo sama-sama kita alihkan sebentar pandangan kita ke layar skrin pada saat ini untuk sama-sama kita ketahui apakah statistik terkini penularan kes COVID-19 di Malaysia. Sehingga 23 Jun 2021 terdapat sebanyak 5,244 kes baharu yang telah dicatatkan dan 5,237 daripadanya merupakan kes penularan tempatan, menjadikan kes aktif dan keboleh jangkitan meningkat kepada 60,816 kes. Dan duka cita dimaklumkan terdapatnya pertambahan kes kematian sebanyak 83 kes yang menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian di Malaysia adalah sebanyak 4,637 kes disebabkan oleh COVID-19 ini. Jadi ayuh sama-sama kita terus patuhi SOP, terus patuhi prosedur operasi standard yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mudah-mudahan dengan disiplin yang kita tunjukkan, insya-Allah tidak mustahil suatu hari nanti kita akan berjaya memutuskan rantaian COVID-19 di Malaysia ini khususnya, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini? Insya-Allah di dalam topik sirah pada pagi ini, kita akan sama-sama mempelajari dan mengenali tentang satu susuk tubuh yang jarang-jarang kita dengari. Seorang sahabat baginda SAW, iaitu Abbad bin Bishr. Saya sendiri pun pertama kali sebenarnya mendengar nama ini. Jadi sudah semestinya ada kisah-kisah menarik dan apakah di antara kehebatan beliau sehingga mana menjadi salah seorang sahabat baginda SAW. Itu semua kita akan bincangkan dan insya-Allah bagi menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh sidang penonton sekalian bersama dengan saya pada pagi ini adalah salah seorang yang cukup hebat, cukup terkenal,
kekanda saya, murabbi saya di dalam rancangan da'i, tak lain tak bukan iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Ustaz, tahniah Ustaz di atas kelahiran anak baru-baru ni Ustaz. Samalah dari rumah apa ya. InsyaAllah Ustaz. Kurang tidur nampak tu. Ustaz? Kurang tidur nampak. Oh Allah Akbar Ustaz. First time Ustaz berjaga malam. Ayah misali. InsyaAllah, insyaAllah, amin. Jadi saudara sekalian, seperti biasa, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Boleh untuk call kami secara terus di talian 1800 881677 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah. Jadi tanpa memasa lagi, sedang betul sekalian, Ustaz, kita nak tahu Ustaz sebagai mukadimah ini, siapakah sebenarnya Abbad bin Bishr Ustaz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih pada adinda saya Nail Luqman, seterusnya kepada semua penonton-penonton, rakan-rakan kru penerbitan Tanya Ustaz, moga dirahmati Allah Taala sekalian. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan berkongsi dalam silibus sirah kita pada kali ini, iaitu tentang satu orang tokoh sahabat Nabi SAW. Nama beliau ialah Sayyidina Abbad bin Bishr radhiyallahu an, atau Abbad bin Bishr bin Waqshi al-Ashhali al-Khazraji radhiyallahu an, yang merupakan seorang sahabat Nabi atau sosok tubuh yang terkenal dengan beliau ini begitu akrab dengan Al-Quran. Awal-awal ataupun permulaan kisah riwayat hidupnya bermula apabila Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu an mula menjadi wakil utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi Yathrib ataupun ke bumi Madinah untuk mengajarkan tentang Islam. Jadi yang namanya Abbad bin Bishr ni, bila dia tengok dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair ini, dengan penyampaiannya, dengan Al-Qurannya, tutur bahasa bicaranya itu menambat hati dia lah untuk nak lebih mendekati dan mendalami lagi tentang Islam dan juga tentang Al-Quran. Sebab hanya orang yang hati dia terbuka saja yang akan betul-betul nak memahami. Setengah orang, contoh kalau dengar majlis ilmu ceramah ni, kau boleh dengar 2 jam aku 15 minit ceramah tu, masa dia alhamdulillahirabbil alamin pun aku dah menguap dah. Dia memang ada orang. Ada Ustaz. Dia ada orang. Sebab tu kita sering minta doa kepada Allah Ta'ala supaya kita ni jadi di kalangan orang yang mencintai majlis ilmu, mencintai orang berilmu dan mencintai orang-orang yang mencintai ilmu. Itu kita kena minta doa kepada Allah Ta'ala tu. Ada sifatnya tu. Sebab salah satu daripada jalan menuju ke arah bodoh ataupun jalan menuju ke arah kejahilan ada 3. Pertama sekali adalah malas untuk belajar. Ada tengok tajuk pagi ni, siapa pula nama sahabat Nabi ni? Aku tak pernah dengar, malas nak dengar. Pertama, jalan cara nak jadi jahil, bodoh. Pertama adalah malas menuntut ilmu. Kedua, rasa cukup dengan ilmu. Cukuplah. Semalam dah tanya ustaz, esok tanya ustaz, sampai bila cukup lah tu. Dia rasa dia dah cukup ilmu dah. Banyak sangat ilmu dah tepu dah dia kata. Itu pun tanda menuju ke arah kejahilan. Dan yang ketiganya adalah benci kepada guru. Benci kepada guru adalah jalan untuk membawa seseorang ke arah kejahilan. Maka sikap yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abbad bin Bishr radhiyallahu an ini adalah di mana beliau mencintai dan beliau suka sungguh dengan setiap apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair ketika mana dakwah sedang disampaikan. Dan antara ciri-ciri penting beliau ini, iaitu Abbad bin Bishr ini, antaranya beliau juga antara orang yang dikenali sebagai Al-Imam. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi, kenapa Abbad bin Bishr ini dikenali sebagai Al-Imam? Sebab beliau kalau dalam kalangan sahabat sering menjadi imam kepada sahabat-sahabat yang lain kalau ataupun mengimamkan solat. Atau juga dikenali sebagai sahabat Al-Quran. Sahabat Al-Quran. Sebab itu tak hairanlah kenapa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada menyebutkan bahawa 3 orang daripada Ansar yang tak ada siapa pun yang boleh kata orang yang boleh nak cuba nak komplain ke, nak kata dia ni tak berapa sangat ke apa, tak boleh sama sekali. 3 orang daripada Ansar, iaitu siapa? Pertama Sa'ad bin Mu'az,
kedua Usaid bin Al-Hudair, dan yang ketiganya Abbad bin Bishr radhiyallahu an. Jadi maknanya Abbad bin Bishr ni juga salah satu yang kita kena tahu, dia merupakan daripada golongan Ansar. Dan beliau juga dikenali sebagai seorang yang sangat berani dalam peperangan. Maknanya kalau setakat dengan musuh-musuh ni dia okey ya. Janji dia tidak lekang mulutnya daripada Quran, cukup. Kalau setakat dengan manusia, ancaman musuh itu semua sikit pun tak memberi kesan kepada dia. Sehingga kan ada satu sifat yang paling diketahui umum, dia suka sangat untuk baca Quran, dan Quran yang dia bacakan itu ketika dalam solat malam. Pernah satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi, malam tu Nabi tengah solat sunat malam ataupun solat sunat tahajud dan seumpama dengannya. Nabi terdengar ada orang tengah baca Quran. Sebab apa Nabi boleh terdengar? Sebab rumah Nabi dengan masjid bersebelahan. Sekarang dah jadi satu kompleks lah. Jadi Nabi dengar ada suara orang baca Quran ni tengah malam ni. Lalu Nabi pun tanya, tu suara siapa tu? Siapa punya suara tu baca Quran tu? Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, itu suara Abbad bin Bishr radhiyallahu an. Dia tengah baca Quran. Lalu apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semoga Allah mengampuninya. Ini salah satu yang kita kena tahu juga, kemuliaan Abbad bin Bishr ni, Nabi doakan keampunan untuk dia. Nabi ni dia suka doakan orang. Dan salah satu perangai, ini kita kongsilah ya sebagai makluman tambahan ya. Nabi ni gurau-gurau pun Nabi doa minta ampun tu. Nabi ni dalam gurau-gurau, pernah satu ketika Sayyidatina Aisyah gurau dengan Nabi, gurauan-gurauan suami isteri ni. Tapi dalam gurau-gurau tu Nabi boleh, ya Allah ampunkanlah Sayyidatina Aisyah ni. Ampunkanlah isteriku ya Allah. Ya Allah ampunkanlah dia ya Allah. Dia ada unsur, walau dalam gurau tawa tu dia ada doa kat situ tu. Jadi kita tak tahulah kalau kita gurau suami isteri tak tahu. Tak benar lagi. Tak tahulah ada doa ke tidak. Kau tak semayang lagi. Itu bagus tu. Jadi Nabi SAW baginda mendoakan untuk Abbad bin Bishr ini, semoga Allah mengampuninya. Sebab salah satu perangai beliau adalah bangun tengah malam jenis baca Quran. Bukan baca WhatsApp baca Quran. WhatsApp cucu tak apalah. Kalau baca rindu lama tak rentah negeri ni kan. Tapi Quran tak ditinggalkan. Jadi mungkin lepas ni kita akan raikan soalan-soalan daripada penonton-penonton. Cuma kita akan tengok apakah lagi ciri-ciri penting yang ada pada sosok tubuh yang bernama Abbad bin Bishr, yang kita sebenarnya sebagai orang beriman ini mudah-mudahan kita kena ada jealous, kita kena ada cemburu terhadap dia. Dan cemburu yang dibolehkan dalam sebuah hadis yang mana Nabi SAW bersabda, kata Nabi, la hasada illa fisnataini. Tak boleh kamu nak dengki dengan orang kecuali pada dua orang jenis ni. Dua orang ini kamu kena dengki. Ustaz, sebelum kita tahu siapa dua orang yang kita boleh dengki tu, kita nak berehat sebentar. Rehat dah. Okey. Kita ada nampak gambar skrin kucing Baik. depan. Elok duduk tu ya. Kalau nak tahu apakah di antara dua golongan ataupun manusia yang kita boleh cemburu, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, doa untuk Malaysia. Kembali sebentar sahaja lagi. Kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membicarakan topik berkaitan dengan silibus sirah kita, iaitu satu sosok tubuh yang cukup hebat, iaitu Abbad bin Bishr. Jadi saudara-saudara sekalian, kita sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita sudah pun diberikan sedikit penjelasan kepada kita oleh yang berbahagia Ustaz Ilyas kita berkaitan dengan betapa pentingnya untuk kita menuntut ilmu. Dan dalam masa yang sama Ustaz juga menerangkan, berkongsi kepada kita 3 perkara yang akan menyebabkan seorang itu kekal dalam jahil, iaitu yang pertama malas untuk belajar, rasa cukup dengan ilmu, dan juga benci
pada guru. Jadi mudah-mudahan dengan kita menghadiri majlis ilmu seperti yang tajul Ustaz ini akan menimbulkan kecintaan kita kepada ilmu, seterusnya mengeluarkan kita daripada kejahilan. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan Abbad bin Bishr, seperti biasa boleh untuk hubungi kami seterus di talian yang tertera di kaca televisyen. Jadi saudara sekalian, Ustaz, sebelum kita berhenti berehat seperti tadi, Ustaz ada menangguhkan jawapan bagi dua golongan ataupun manusia yang kita boleh cemburu ataupun kita boleh jealous ni, Ustaz. Siapa? Ya, baik, terima kasih. Penonton-penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, rentetan daripada apa yang saya perjelaskan bahawa Abbad bin Bishr radhiyallahu an seorang yang mahir, yang suka, yang cinta dengan Al-Quran. Jadi oleh kerana itu, bagi kita orang Islam, kita orang beriman mudah-mudahan ya, kita kena ada rasa cemburu, dan cemburu ini pun memang Nabi suruh kita kena ada rasa dengki. Padahal dengki ini, dengki yang maksudnya ribtah lah. Dengki yang membawa maksud kita ada rasa cemburu dengan nikmat yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan lenyapnya nikmat pada orang tu. Kita dapat dan orang tu pun punya nikmat pun masih kekal pada dia. Tapi yang haram adalah hasad. Kita dapat nikmat, orang yang dapat nikmat tu hilang. Anak kita bagus cemerlang, anak orang tu makin teruk, macam itulah. Itu hasad, hukumnya haram. Tapi ribtah ni dibolehkan, dengki yang dibolehkan. Dalam hadis Nabi kata la hasad illa fisnataini, dilarang dengki kecuali pada dua keadaan. Iaitu kata Nabi, rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Iaitu kena dengki pada orang yang pertama ni adalah orang yang dikurniakan ilmu tentang Quran. Orang yang dikurniakan ilmu tentang Quran dan dia pun duk baca siang dan malam Quran. Kita kena ada rasa cemburu dengan dia. Dengan tok-tok kita, dengan opa-opa kadang kita tengok dah berumur kan. Malam-malam pagi-pagi subuh dengung dengar daripada bilik sebelah duk baca Quran. Allah cemburu. Dia pun kadang nafas bukan panjang sangat tapi rajin baca Quran. Jadi kita kena ada cemburu orang macam tu. Dan yang keduanya warajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Iaitu orang yang dikurniakan Allah kepada dia harta, dan dengan hartanya itu dia membelanjakan, mengusahakan hartanya itu siang dan malam. Maknanya sibuk sedekah ke orang, bagi bantuan sana sini. Ini orang kita kena cemburu, ada rasa jealous ataupun ribtah. Tengok anak-anak muda baca Quran, qari-qariah, muda-muda sekarang ni. Kena ada rasa cemburu. Alah, aku zaman muda dulu mana habisnya. Tak pula menjenguk Quran ni semua. Dia kena ada rasa cemburu. Jadi Sayyidina Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu menunjukkan kepada kita bahawa sikap untuk mencintai Quran ini daripada usia muda lagi. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi seorang yang mencintai Al-Quran, dan juga dalam masa yang sama kita perlulah memiliki perasaan cemburu dengan orang yang dapat membaca Al-Quran lebih hebat daripada kita. Mudah-mudahan itu akan menjadi pembakar semangat untuk kita lebih baik dan juga memperbaiki mutu bacaan kita di masa kelak, insya-Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, Ustaz, kita nak raikan persoalan daripada sahabat-sahabat penonton kita. Jadi soalan yang pertama adalah daripada Puan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sejak bilakah Abbad bin Bishr memeluk Islam dan mengapa beliau digelar pemuda yang bersuara merdu? Soalan kedua, bagaimanakah kehidupan Abbad bin Bishr semasa remajanya? Adakah beliau sememangnya seorang pemuda ahli ibadah dan kuat melakukan ibadah malam? Dan soalan yang ketiga, apakah keistimewaan Abbad bin Bishr selain beliau seorang pemuda yang berani dan sahabat Rasulullah SAW yang kuat melakukan ibadah malam? Jadi Ustaz, penjelasannya silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya nampak Sayyidina Abbad bin Bishr radhiyallahu an, kalau kita tengok pada riwayat hidup beliau, memang sejak usia sebelum menjangkau 25 tahun lagi, beliau ni memang seorang yang cintakan ilmu. Dia memang sukakan ilmu. Dan dia suka apa sahaja bentuk pengisian-pengisian. Sebab tu kita kena doa Allah Ta'ala ni, moga anak-anak kita ni jadi orang yang suka dengan ilmu. Kan? Sebagaimana doa Nabi Ibrahim AS, Rabbi habli minas salihin. Surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakanlah padaku anak keturunan yang di kalangan yang soleh. Soleh ni termasuklah dia baik.
dan dia juga berusaha membaikkan orang lain. Itu kena doa tu. Jadi Abbad bin Bishr ni memang daripada usia muda lagi, memang beliau seorang yang suka pada ilmu dan dia suka pada pengisian jiwa ni semua. Maka apabila datang saja Sayyidina Mus'ab bin Umair ini ke Madinah, merupakan satu benda yang memang dia harapkan selama ni. Dan dia pun kelihatan sangat rapat dengan Mus'ab Umair ini. Dia sangat rapat, dia selalu berdamping dengan kata orang macam seolah-olah mentor lah, dengan gurunya sendiri. Dia selalu kelihatan rapat dan apa sahaja persoalan-persoalan akan diajukan terus kepada Mus'ab selaku gurunya itu. Dan seperti saya sebutkan tadi, barangkali merdu suaranya, lunak alunan bacaannya itu mungkin menyebabkan beliau sering juga di kalangan sahabat-sahabat Nabi menjadi imam kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Maka kecintaan dia suka pada Quran itu memang tak ada siapa yang boleh nak tanding lah. Sebab apa? Pernah disebutkan bahawa beliau ataupun sebagai contoh, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, kata Sayyidina Umar, sungguhnya Allah Ta'ala mengangkat martabat beberapa golongan dan Allah boleh merendahkan martabat beberapa golongan yang lain dengan ataupun sebab kerana Al-Quran. Jadi maknanya kerana Al-Quran itu, dia cinta Quran, dia tadabbur dan dia mengkaji, dia selidik Quran, maka dengan itu Allah boleh angkat darjat seseorang. Tapi kalau mungkin ada golongan yang lain, merendahkan Quran, menghina Quran, menganggap Quran ini adalah itu dan ini semua, maka itu juga boleh merendahkan seseorang. Jadi Abbad bin Bishr ni boleh kita katakan juga sebagai seorang yang beliau berdamping dengan orang soleh, dengan guru yang baik. Dan ini juga kalau dalam ambil situasi zaman sekarang kan, orang kata zaman penuh dengan fitnah di sana sini, alam maya, alam sebenar, kecuali alam bunia lah, itu alam lain lah kan. Semuanya banyak dugaan sekarang ini. Maka apa panduan kita? Jadi apa yang ditunjukkan oleh Abbad bin Bishr ini merupakan saranan Allah Ta'ala juga pada kita, yang kita boleh rujuk dalam Quran. Okey, saya nak kongsikan ayatnya, iaitu surah Al-Kahfi ayat 28. Ini semangat yang ditunjukkan pada kita bahawa kalau nak jadi orang bagus, orang baik, generasi soleh, maka ini panduan dia. Surah Al-Kahfi ayat 28. Saya bacakan ayatnya dengan izin ya. Allah Ta'ala berfirman, tengok baik-baik ayat ni, teliti ayat ni baik-baik supaya kita dapat faham bahawa patutlah sahabat-sahabat Nabi, generasi sahabat Nabi ni kurang lebih jumlahnya 144,000 orang keseluruhannya, kurang lebih. Jadi mereka ni menjadi bintang-bintang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bintang-bintang di langit kepada bulan di malam hari. Maka apakah ciri pentingnya itu? Apa kata Allah Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Kata Allah Ta'ala, dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Allah pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Itu. Nampak? Saya baca setakat itu dulu. Allah Ta'ala kata apa? Engkau mesti berkawan rapat, berdamping rapat dengan orang-orang yang jenis jaga semayang, berpegang kuat pada agama, siang dan malam. Orang macam ni. Dan orang yang mengharapkan redha Allah je hidup dia. Hati memang ikhlas ni. Dan Allah pesan juga, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan engkau mematuhi orang-orang yang, ataupun jangan kau duk jangan duk berapat sangatlah. Palingkanlah diri engkau, jauhkanlah sikit daripada orang yang sibuk mencari keduniaan, hatinya lalai dan dia ni jenis tak patuhi perintah Quran. Tak payah geng pun tak apalah. Setakat kenal-kenal tak apalah. Tapi nak rapat dengan dia tu jangan. Kerana benda itu akan merosakkan seseorang. Maka anda boleh tengok atau rujuk ayat ini, boleh tengok tafsirnya lagi dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Jadi ini merupakan satu, bila kita membicara tentang dunia akhir zaman, surah Al-Kahfi ini merupakan satu daripada petunjuk yang paling ampuh untuk kita jadikan sebagai panduan bersama. Jadi bagi menjawab soalan-soalan sahabat kita tadi ini,
di zaman muda beliau ataupun awal keislaman beliau, memang dia seorang yang bersemangat dalam bab ilmu dan dia suka berdamping dengan guru, berdamping dengan orang yang menyampaikan ilmu. Maka tak hairanlah kenapa kehidupan beliau ni, dia dengan Quran tu dah tenggelam, dah asyik dah dengan Quran tu. Kata orang kalau sekarang ni kalau mengadap telefon tu orang lalu sebelah pun tak perasan. Dia begitu asyik sangat dengan Al-Quran tu sendiri. Dia setengah orang, saya bagi umpama begini ya. Ada orang dia tanya, "Ustaz, pasal apa ada setengah orang?" Saya tengok, taklah, kalau sampai baca Quran tu, ada setengah di kalangan orang soleh dulu, kalau kaki dia kena tusuk duri ke apa, jangan cabut sekarang, nanti dulu. Masa dia tengah semayang, masa dia tengah baca Quran, cabutlah. Macam mana sampai tahap tu? Macam mana ada orang boleh asyik dengan Quran sampai macam tu? Ada orang janganlah tengah semayang nyamuk. Nyamuk mana lah? Nyamuk seekor, bukan gajah, nyamuk. Semut duk lalu. Dia rasa terganggu dah. Dah mana tadi qul Allah ina ataina mana baca tadi, lupa dah. Dia macam ni. Setengah orang kalau pergi ke laut, pergi ke pantai, dia hanya melihat pada permukaan laut ataupun matahari nak terbenam, angin tu saja. Tapi ada setengah orang, bila dia dapat diving, dapat menyelam ke dasar tu, dia tak tahu dah apa jadi kat atas. Dia tak tahu dah apa matahari kat atas ke, dia tak tahu dah angin kat luar apa jadi. Bila dia dah masuk ke dalam kedalaman 12 meter, 15 ke 20 meter ke bawah tu kan, dia dah asyik tengok keindahan-keindahan. Apa jadi kat atas dia tak tahu dah. Bagaikan orang yang menyelami indahnya Quran. Dia seolah-olah macam dia sudah asyik. Dia dah macam kesusahan, kepayahan hidup, kejar sambung PKP tak PKP, dia okey. Janji aku dengan Quran ni masih lagi dapat berlangsung. Masya-Allah, tu hebat. Allahu Akbar. Itulah di antara kehebatan orang yang dah orang kata apa asyik dengan Al-Quran. Dan juga tadi Ustaz telah pun menerangkan kepada kita tentang satu doa yang kita perlu amalkan, iaitu Rabbi habli minas salihin, iaitu kita doakan, ya Allah kurniakan ataupun jadikanlah kami ataupun jadikanlah diriku di kalangan orang-orang yang melakukan kebaikan dan mengajak orang lain melakukan kebaikan. Mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Ibu Masrifah kita sebentar tadi, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, kita nak beralih dengan persoalan berikutnya daripada saudara Tengku Salrisi. Assalamualaikum dari Luqman, Ustaz Ilyas Ismail, kru TLU dan sahabat-sahabat tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan pertama, apakah faktor utama anak-anak muda seperti Abbad bin Bishir ini mempunyai kekuatan, keberanian, kesungguhan dan semangat di dalam perjuangan Islam? Adakah kerana keturunan mereka, ajaran keluarga, persekitaran, atau kerana keberuntungan mereka dapat hidup di zaman Rasulullah SAW? Dan soalan keduanya, apakah faktor anak-anak muda sekarang kurang mempunyai semangat dan kekuatan seperti yang ada pada Abbad bin Bishir, terutamanya dalam mengerjakan solat? Ya Ustaz, dua soalan yang cukup berkualiti Ustaz, berkaitan dengan perkaitan daripada zaman Nabi, sahabat dengan Nabi, dan juga berentetan dengan zaman sekarang Ustaz. Silakan. Ya, baik. Kita pernah diingatkan oleh para alim ulama bahawa kalau kita nak tahu status kita di sisi Allah Ta'ala, ni bukan status WhatsApp ni, yang kadang-kadang marah ke orang ke tak puas hati itu ini kan. Nak tahu status kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala, macam mana kita nak tahu kedudukan kita di sisi Allah tu macam mana? Kata ulama, lihatlah apa yang kau sibukkan. Itulah kedudukan kau di sisi Allah. Apa yang kau sibukkan selama ini dalam hidup? Sama ada kau sibuk dengan ilmu, kau sibuk dengan ibadah, kau sibuk dengan ukhuwah, itulah kedudukan kau. Tapi kalau hidup Allah Ta'ala, bangun awal pagi ni, kira dah belaga-laga ke orang, gaduh sana sini, ada saja benda nak memecah belah ke orang, itulah kedudukannya. Maka Sayyidina Abbad bin Bishir radhiyallahu anhu ini sememangnya orang daripada suatu orang yang memang daripada usia muda lagi disibukkan dengan ilmu. Dan kalau ditanyakan faktor keturunan, boleh saya katakan tidak semua di kalangan sahabat Nabi yang asal keturunannya itu memang keturunan yang orang yang baik-baik. Tak semua. Ada yang memang asalnya tu ada yang Yahudi pun ada, kan? Tapi bila dia minat terhadap ilmu, dia nak tahu satu benda, maka dia akan temui jalan hidayah Allah SWT. Kebanyakan orang yang kita tengok dapat hidayah ni bukan kerana isterinya nama Nurul Hidayah, tapi hidayah petunjuk dari Allah Ta'ala ni, kebanyakan orang yang memang minat kaji. Bila dia kaji, dia pasti dapat. Sebab itu gagasan kita dalam Islam, awal-awal lagi, Allah Ta'ala suruh apa? Perintah untuk bukan buat haji, bukan buat umrah, bukan suruh semayang pun tak lagi. Suruh iqra' dulu, kau baca dulu.
dengan kau membaca, apa kata orang, membaca jambatan ilmu. Dengan kau membaca, kau akan tahu betapa luasnya ilmu Allah tu. Kau akan tahu macam-macam tentang sembahyang, tentang haji, tentang umrah semua. Bermula dengan baca. Sebab itu Mus'ab bin Umair bila datang ke Madinah, antara perkara pertama yang diajarkan adalah tentang Quran. Ajar baca Quran. Sebab dengan mendalami Quran, engkau akan lebih mendalami ilmu-ilmu Allah Ta'ala dan keseluruhannya yang lain. Dan kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, kata beliau, salah satu daripada usaha modus operandi syaitan adalah menghalang kita daripada minat mendalami Quran. Sebab dia tahu, siapa yang dalami Quran, mesti dia akan dapat petunjuk. Jadi dia akan berusaha untuk macam mana nak bagi orang tu rasa payahnya Quran ini. Sebab itu ada juga ulama menyebutkan bahawa tanda-tanda orang tu dia tak berapa minat lah, atau jiwanya ada penyakit, atau dia dengan Quran ada masalah. Apa tanda-tanda orang tu dia dengan Quran ada masalah? Dia ada dua tanda. Sekarang ke iklan dulu, kan macam mana? Oh, kita nak iklan dulu. Iklan dulu. Jadi Ustaz, setiap kali ni iklan dua Ustaz. Ya. Dua, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, kalau nak tahu apakah di antara dua tanda tersebut, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami dan rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kembali kita bergabung bertemu pada pagi ini di dalam Taman Syurga Majlis Ilmu menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan salah seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang agung, iaitu Abbad bin Bishr. Jadi saudara-saudara sekalian, kita sudah pun membincangkan dengan panjang lebar berkaitan dengan siapakah sebenarnya Abbad bin Bishr ni, apakah di antara salah silahnya, apakah di antara kehebatannya. Jadi sekali lagi saya awalkan, sekiranya ada lagi persoalan yang ingin diajukan kepada yang berbahagia ustaz kita berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, seperti biasa hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi sidang betul sekalian, ustaz, sekali lagi ustaz berhutang lagi ustaz. Jawapannya tentang apakah di antara dua tanda seseorang itu dia ada problem ataupun masalah dengan Al-Quran. Baik. Terima kasih Da'i Luqman, seluruh penonton-penonton yang dimuliakan Allah semua. Seseorang tu kalau dia ada masalah dengan Quran, dia ada tanda dia. Kalau biasanya kalau suami isteri ada masalah, orang luar mungkin boleh menilai secara umum lah. Dia orang tu bergaduh kot, dia orang ni mesti ada masalah. Dia mungkin bermuram ke, nampak tak bersembang, tak bergelak tawa macam biasa. Jiran duk nampak kan. Geng bawang troopers lah ni duk nampak kan. Tapi kalau orang tu dia dengan Quran ada masalah, apa tandanya? Ada dua. Pertama sekali, tanda seseorang tu ada masalah dengan Quran adalah mulut dia sering mengucapkan perkataan atau kalimah apa? Dia kata, Quran ni payah nak fahamnya. Quran ni bahasa Arab. Payah nak faham. Tafsiran dia pun berat. Payahlah kita nak faham. Maka kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, kata beliau, ini merupakan satu orang yang ada penyakit dalam hati dia. Kalau dia memandang Quran sebagai suatu satu ilmu yang bagi dia beratnya nak dalami. Awal-awal lagi kata berat dah. Payahnya nak Quran ni nak faham, payah sungguh. Padahal untuk mematahkan hujah orang yang kata Quran ni payah sungguh nak faham, apa dia? Dalam Quran Allah Taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir." Sesungguhnya kami benar-benar telah memudahkan Quran untuk menjadi peringatan. Adakah siapa-siapa mahu ambil peringatan? Allah Ta'ala tanya. Dan ayat tersebut pada surah Al-Qamar, Allah ulang 4 kali. Ayat yang sama. Ayat yang sama. Kita kan biasa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Tapi nanti dulu, ada juga surah lain yang Allah Ta'ala ulang ayatnya sama. Tapi taklah sebanyak surah Ar-Rahman tadi tu. Tapi 4 kali. Pada ayat ke-17, ayat ke-22, ayat 32, ayat 40. Cuba tengok.
Cuba tuan-tuan tengok surah Al-Qamar. Allah ulang ayat tu. Kami telah memudahkan Quran untuk menjadi peringatan. Kami telah memudahkan Quran untuk menjadi... Lalang kau cakap apa? Apa tadi apa? Payah. Payahlah nak faham Quran. Allah kata 4 kali Allah Ta'ala ulang ni bahawa Quran itu Allah dah bagi mudah dah. Dengan izin orang kata apa? Simplify dah ya. Allah dah mempermudahkan kau nak pergi faham. Siap datangkan Nabi lagi. Dahlah Nabi. Ada ulama tafsir lagi. Dan ulama tafsir. Ustaz-ustaz lagi main mengajar. Takkanlah tak faham lagi. Takkan payah lagi. Apa bagi payahnya? Satu. Yang keduanya, tanda orang tu dengan Quran dia ada masalah ialah ini kata Imam Hasan Al-Basri. Ini syok juga. Dia kata apa? Sibuk memikirkan tentang akhir surah. Tu Bila tak nak habis? Ya. Bila nak habis ni? Macam tadi baca Yasin kan? Bila nak innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau di luar dulu, kalau sebelum Covid kan ada jamuan pulut kuning ke apa. Orang masuk ujung-ujung. Innama amruhu tu dia segar. Awal-awal tadi baru duduk Yasin, lama lagi nampak gaya ni. Imam pula baca dengan jiharkah dengan hijab apa Rabbani semua keluar habis. Jadi rupanya tanda seseorang itu dia dengan Quran ada masalah bila dia sibuk memikirkan tentang akhir surah. Dan kata Imam Hasan Al-Basri lagi, bagaimanalah Quran akan melembutkan hati seseorang kalau sibuk duk fikir bila nak habis, bila nak habis. Wallahu ta'ala alam. Allah Akbar. Jadi itulah dia di antara dua tanda seorang tu dia ada masalah saja macam tak kamcing tak dengan kena. Al-Quran ni, iaitu pertama mulut dia suka sebut Al-Quran ni payah nak faham, dan yang keduanya adalah suka duk tunggu bilalah nak habis surah tersebut. Allah Akbar. Jadi Ustaz, saya teringat Ustaz, waktu zaman sekolah dulu pun Ustaz, dia setiap kami malam Jumaat ni benda biasa lah Ustaz. Selalunya waktu mula Yasin tu, adalah saya termasuklah saya sendiri Ustaz, tunggu duduk kat luar pergi tandas toilet sebagainya. Dekat dah inama amruhu tu baru masuk. Sambung. Masya-Allah. Jadi itulah di antara kita jadi ustaz ya. Betul Ustaz. Allah Akbar. Itulah dari kenakalan nila zaman-zaman nakal dulu. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita terus mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan kita juga menjadi sehebat seperti mana Abbad bin Bishr ini, insya-Allah. Jadi sebelum sekali kita nak beralih dengan persoalan berikutnya daripada saudara Al-Ali Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah Abbad bin Bishr yang sentiasa beribadah malam telah dikurniakan kelebihan menahan sakit walaupun luka dipanah berkali-kali? Apakah sabda Rasulullah SAW setelah baginda mengetahui tentang peristiwa tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Penonton-penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau anda mengkaji ataupun mendalami tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Abbad bin Bishr radhiyallahu an, kisah ni takkan tak ada. Mesti tuan-tuan akan jumpa kisah terkenal ini. Kisah paling masyhur tentang Abbad bin Bishr radhiyallahu an ini, ataupun boleh kita katakan dalam sesi kita kali ini, inilah inti dia. Ini inti utama dia. Kan? Apa kisahnya? Yang mana satu ketika pada satu malam di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tentera atau pasukan Islam yang lain sedang berehat di satu kawasan pulang daripada peperangan Zatul Riqa. Zatul Riqa ni perang balut kaki. Perang yang mana Zatul Riqa tu maknanya balut kaki. Balut kaki sebab apa? Perjalanan daripada Madinah nak pergi ke tempat perang tersebut kira-kira dalam 100 km. Jadi sahabat Nabi ni mereka saling bergilir menaiki satu kenderaan 6 orang. Kurang lebih ya. 6 orang satu kenderaan. Maknanya bergilir. Tukar. Jadi lama kelamaan kaki tu sakit. Ada yang luka, jadi balut. Jadi Zatul Riqa nama perang tersebut. Tapi tak apa, kalau ada masa kita cerita sebuah sedikitlah apa yang berlaku dan apa kaitan perang Zatul Riqa dengan solat khauf. Solat khauf, solat dalam keadaan takut ketika perang tu kan. Kalau ada masa kita tengok layang. Cumanya dalam perjalanan pulang balik daripada perang tersebut, berehat di satu malam di satu kawasan di lembah tersebut, maka Nabi SAW bertanyakan kepada para sahabat, siapa-siapa yang bersedia nak jaga kita malam ni? Siapa yang boleh jadi pengawal keselamatan kita malam ni? Maknanya sahabat atau tentera pasukan lain tidur, ada yang tolong berjaga. Siapa-siapa? Tiba-tiba di kalangan mereka semua ada yang menawarkan diri secara sukarela. Siapa itu? Iaitu di kalangan Ansar namanya Abbad bin Bishr radhiyallahu an. Di kalangan Muhajirin pula adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu an.
Jadi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang lain semuanya tidur dalam ataupun di bawah penjagaan kedua orang ini, Ammar bin Yasir dan juga Abbad bin Bishr. Ini yang cerita bermula ni. Waktu semua tentera Islam tengah lena, tengah tidur pada ketika itu, dan dua orang sahabat yang rela untuk nak jadi jaga malam tu, nak berjaga, mengawal keselamatan Nabi dan sahabat lain yang tengah tidur. Tengah-tengah berjaga tu, dua-dua orang ni bersembang. Dia orang bersembang, iaitu dia orang bertanya satu sama lain, nak jaga sekarang ke ataupun nak jaga di hujung malam nanti? Siapa nak jaga sekarang? Okey, salah seorang daripada mereka ni, siapa yang nak berjaga sekarang ataupun nak berjaga nanti hujung malam? Bergilirlah. Lalu kata Ammar bin Yasir, dia kata dia memilih untuk nak berjaga di akhir malam. Maknanya dia pun nak rehat sekejap. Okey, dia nak berjaga nanti shift hujung sekali. Nak menjelang subuh gitulah, dia nanti. Lalu kalau dah begitu, Abbad pun memilih untuk dia jaga awal malam. Okey. Jadi ketika Abbad tengah berjaga di waktu awal malam tu, dia takkan buang masa. Dia akan isi masa yang ada tu, walaupun tengah dalam jagaan tu, dia semayang. Dia semayang sunat malam, solat malam. Dan ketika dia solat malam tu, dia baca surah Kahfi. Dia tengah baca surah Al-Kahfi. Dan bacaan surah Al-Kahfi yang dia baca tu pula bukan bacaan surah Al-Kahfi yang asal baca. Tak. Dia baca tu dengan penuh tartil dan tadabbur. Dengan penuh penghayatan. Satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Dia satu ayat itu. Jadi, dan ketika dia tengah baca tu pula, ada satu orang musuh daripada dalam kegelapan tu, dalam di celah-celah pokok, wallahu taala alam, ataupun dari kejauhan, dia mengintai-ngintai peluang, dia nak bunuh orang Islam. Maknanya ada benda dendam tak selesai. Dia nak panah, dia nak tengok siapa, tidur belakang, dia tengok ada satu orang tengah berdiri. Dia pun tak tahu Abbad tengah buat apa macam tu, dia nak tempat tengah berdiri. Dia rasa ni peluang ni. Dia nak panah, dia nak bunuh Abbad yang tengah semayang. Itu dia. Kita nak sambung ke atau? Kita nak sambung sebentar lagi. Ya. Kita saja nak bagi orang kata apa, cliffhanger kat situ. Penonton-penonton kita tertanya-tanya apa yang berlaku berikutnya. Kalau nak tahu, teruskan kekal bersama kami. Kembali sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, doa untuk Malaysia. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu dan keliru. Masih lagi membincangkan berkaitan dengan silibus sirah kita, iaitu tentang sahabat baginda SAW, iaitu saudara ataupun Abbad, Sayyidina Abbad bin Bishr, di mana kita sudah ketahui ada kisah-kisah yang menarik di sebalik sudut tubuh ini, walaupun kita jarang-jarang mendengarnya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kisah yang kita dengarkan akan menjadi satu penguat semangat kita untuk menjadi ataupun memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Jadi saudara sekalian, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, sekali lagi saya wawarkan, boleh untuk kami seterus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. InsyaAllah soalan-soalan yang berkualiti kita akan ajukan kepada yang bahagia Ustaz Ilyas kita, untuk sama-sama kita dapatkan jawapannya. Jadi Ustaz, kita tadi sudah pun memasuki penceritaan tentang peristiwa perang ataupun perang Zatul Riqa ni Ustaz. Dan Ustaz pun telah memasuki berkaitan dengan Sayyidina Abbad yang solat malam membaca surah Al-Kahfi Ustaz. Kita tak boleh buat benda tu Ustaz. Ustaz, apakah selepas tu Ustaz? Okey. Ketika Abbad bin Bishr, dia tengah berjaga malam untuk dalam masa yang sama menjaga Nabi dan tentera pasukan Islam yang tengah berehat, tengah tidur waktu tu. Beliau tak lepaskan peluang, beliau akan solat malam, dan ketika dia solat, dia baca surah Al-Kahfi. Keasyikan Abbad ini dengan surah Al-Kahfi yang dibacanya dalam semayang tu,
dalam keadaan tak sedar, ada musuh yang sedang mengintai peluang nak panah, nak shoot, nak tembak. Dia nak tembak, dia nak panah Abbad bin Bishr yang tengah berdiri semayang. Jadi dia ambil satu anak panah, musuh tu lah, dia ambil dan dia tembak, dia panah ke arah Abbad bin Bishr dan kena. Bila kena tu pula, bayangkanlah tuan-tuan, Abbad bin Bishr masih tetap teguh berdiri dengan izin, orang kata apa? Maintain semayang. Steady je. Relax saya. Terus lagi dengan bacaan dia. Kena panah ni. Bukan kena gigit nyamuk. Bukan lalat mari ikut hidung. Itu pun dah mengganggu konsentrasi dah. Ini panah kena ni. Wallahualam. Barangkali pada pandangan musuh, I say man, tak kena. Agaknya lah. Malam kan? Bila dia panah, masih tegak lagi berdiri. Tak kena kot. Wallahualam. Tak tahu ya. Dia bagi lagi kali kedua. Tuan-tuan bayang, dia panah kali yang kedua, zap, kena. Dan masih lagi tegak berdiri, Abbad bin Bishr. Sampailah panahan kali ketiga. Bila kena panahan kali yang ketiga, bila kena saja, barulah pada waktu itu, Abbad bin Bishr, dia yang telah sempurnakan solatnya dengan sujud sempurna semayang ni. Barulah dia kejutkan Ammar bin Yasir, sahabat yang sama-sama berjaga malam dengan dia tu. Panah juga. Dia kejut. Dia panggil. Dia beritahu kata, aku dah terluka. Dia kata, aku dah pun terluka. Dan Ammar ketika itu cepat-cepat bangun, bangkit dan tengok. Siapa pula yang cuba-cuba nak serang hendak ni? Yang musuh tadi tu, lari habis. Dia lari dah, kan nanti apa pula kena. Dia orang dah sedar habis dah ni. Jadi pada ketika itu, Ammar sendiri tanya pada Abbad, dah yang kau tak kejutkan aku ni pada awal tadi kenapa? Kejutlah. Jangan tinggalkan dia dalam keadaan macam ni. Apa kata dia? Aku tak sanggup nak tinggalkan bacaan dalam semayang aku. Aku sayangkan, aku sanggup. Biar mati tak apa. Biar mati sambil baca Quran. Tapi sebab aku mengenangkan, ini amanah Rasul. Ini amanah Rasulullah SAW. Maknanya apa? Abbad ni, satu sifat dia apa dia? Dalam dia semayang, dia masih lagi ingat bahawa dia ada tanggungjawab dengan manusia. Itu bagus ni, yang kita belajar kan. Dalam dia semayang, dengan Allah Ta'ala, sedang bermunajat pada Allah, amanah terhadap pemimpin atau manusia pun dia tak lupa. Dia ingat lagi. Tapi kalau bukan kerana ingat amanah dia terhadap Nabi, dia akan teruskan dia punya semayang. Kalau kata pendarahan sampai mati pun tak kisahlah. Janji dia dengan Quran, jangan pisahkan. Ini tanda orang dah memang tahap bermesra dengan Quran. Orang dah memang cinta Quran luar biasa. Asyik. Dan sebab itu, kata para alim ulama, orang beriman ni pelik lah. Orang beriman ni pelik. Kalau satu orang, dia sayangkan satu orang, maksudnya satu orang lelaki, dia cinta dengan seorang perempuan, atau perempuan tu mencintai satu orang lelaki, mana-mana surat daripada lelaki itu, surat cinta daripada lelaki itu, sama ada bubuh bedak ke, pen merah, pen biru, you marah, you tak love you ke apa kan, berkajang dia karang pun, boleh hafal tak? Tak boleh. Tak boleh hafal Tak boleh hafal Assalamualaikum ke hadapan kekasihku. Assalamualaikum. Ke hadapan kekasihku dah tidur ke belum? Apa-apa kan? Adakah hafal surat cinta tu? Tak hafal pun. Tapi orang beriman ni pelik lah. Dia boleh hafal surat cinta dari Allah tu. Tebal 114 surah, 30 juzuk tu dia boleh hafal. Maknanya kalau orang yang betul menyayangi Quran, menjiwai Quran, padanlah. Panah itu sikit pun tak memberi kesan pada dia kerana keasyikan, tenggelamnya dia dalam keindahan Al-Quran, khususnya pada surah Al-Kahfi yang beliau bacakan pada solat tersebut. Sebab itu kawan-kawan penonton-penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dia satu lagi sahabat kita tanya tadi kan, macam mana boleh ada kekuatan gitu kan? Apa kekuatannya? Adakah dia diberikan anugerah boleh tahan apa? Dia macam ni, manusia dengan musibah, manusia dengan kesakitan, dia ada 4 tahap. Dia 4 tahap kan? Tadi 2, 3, 4. Saya jenis suka bagi point, senang. Penonton di rumah nak catat, nulis maklum-maklum, tulis senang. Kan? Ada 4 tahap. Pertama dipanggil apa? Memberontak dengan musibah.
Aduh, kenapa aku yang kena ni? Ada orang dia baru disahkan dia tu positif atau bukan positif pun, kontak rapat. Oh Allah, dia punya tension lain macam, tak selera makan, tak nak jumpa orang, tak nak apa, update Facebook, semuanya yang marah-marah semua. Pertama, dia memberontak dengan musibah. Kedua, dia sedih dengan musibah. Ketiga, dia boleh redha dengan musibah. Agak-agak ada lagi tak yang tinggi daripada tu? Kalau ikutkan ada, sebab lagi satu tinggal kan? Ini paling power. Agak-agak apa dia? Ini paling tinggi ni. Bermesra dengan musibah. Bermesra, Ustaz? Ada. Namanya bermesra dengan musibah. Apa maksud bermesra dengan musibah? Dia anggap musibah tu sebagai satu benda yang menyeronokkan dia. Kalau tak ada musibah ni, dia risaulah. Mungkin kalau bahasa sembang kita, Allah Ta'ala ni tak sayang. Sayang aku gedak ni. Lama tak sakit ni, lama tak demam, okey tak okey ni. Sebab itu orang-orang soleh terdahulu, bila sakit, dia rasa dia dimuliakan. Sebab sakit ni antara dua. Hapus dosa, angkat darjat. Saya ulang, hapus dosa, angkat darjat. Mungkin penonton-penonton ada di kalangan anda yang sedang dijangkiti atau keluarga terdekat rapat. Dengar, orang beriman, dia anggap musibah sakit tu dua. Angkat darjat, hapus dosa. Itu aja. Tak Ustaz, saya banyak dosa. Ya, Allah nak hapus dosa. Allah nak hapuskan dosa tu. Tapi Ustaz, saya semayang. Ya, Allah nak angkat darjat. Allah bagi sakit. Maka beruntunglah orang yang ada sampai satu tahap atau level, dia bermesra dengan musibah. Panah ke, apa saja yang menyakitkan dia tu, sikit pun tak memberi apa-apa kesan pada diri dia. Malah dia rasa dia dimuliakan. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi itu adalah di antara kemuliaan orang yang orang kata apa, bila mana ditimpa musibah. Sebab tu Ustaz, saya perasan satu hadis Nabi menyebut, bagi seseorang yang ditimpa, kalau kita mendengar satu musibah yang dihadapi oleh seseorang, kita digalakkan untuk membaca inna lillah la ba's tuhur insya-Allah. Yang maksud inna lillah la ba's tuhur insya-Allah, maksud jangan risau. Sesungguhnya kamu sedang disucikan dosa. Allahu Akbar. Betul. Hebatnya, itulah di antara orang kata kehebatan Abbad bin Bishr, dan juga sepatutnya perlu ada pada diri kita Ustaz. Bila mana menerima musibah, bukan hanya sekadar kita tidak perlulah untuk resah ataupun sedih, tetapi kita anggap itu sebagai satu kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan menjadi persoalan pada sahabat kita. Jadi kita beralih ke persoalan berikutnya Ustaz, boleh? Boleh, silakan. Insya-Allah daripada saudari Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah sifat-sifat terpuji yang Abbad bin Bishr miliki selain sanggup bergadai nyawa demi kecintaannya kepada Allah dan Nabi? Adakah beliau juga memiliki pengurusan yang cekap dalam mengendali ehwal harta kaum muslim? Dan soalan kedua, apakah bentuk jasa dan pengorbanan beliau ketika di medan perang? Kerana hampir ke semua jenis peperangan beliau akan turut serta. Mohon Ustaz kongsikan. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Ustaz, silakan. Ya, baik. Terima kasih ya penonton-penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ada beberapa ciri penting yang boleh saya rumuskan berkaitan tentang Abbad bin Bishr ini. Kalau nak mudahnya ada 5 lah. Saya nak mudah rumuskan. Pertama sekali, beliau ni memang seorang yang dikenali sebagai tekun beribadah dan juga dia memang dermawan. Dermawan di sini boleh membawa maksud sama ada dia menginfakkan harta yang dia ada ataupun dia menginfakkan diri dia sendiri. Apa sahaja peluang-peluang dan ruang untuk dia nak berkhidmat untuk Nabi atau untuk agama, dia merelakan diri dia. Itu yang pertama. Yang keduanya, beliau seorang yang memang suka dengan Quran dan jatuh cinta dengan Al-Quran. Yang ketiganya, beliau juga seorang yang dikenali sebagai Al-Imam, imam kepada para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Yang keempat, beliau juga dikenali sebagai seorang yang kalau dalam bab pengurusan, kalau dalam bab kita panggil apa? Pentadbiran, beliau juga dikenali sebagai seorang yang mengurus panggil apa? Dia ada orang baik tapi belum tentu dia boleh jadi pengurus yang baik. Sebab mengatur sana sini ni perlukan kecekapan, kebijaksanaan. Beliau orangnya. Sebab apa? Sebab yang kelimanya adalah beliau juga merupakan pengatur strategi ataupun pengatur dalam kebanyakan siri peperangan. Beliau juga antara yang memberikan idea-idea untuk dalam siri peperangan. Maknanya ini satu sumbangan yang besar seorang sahabat Nabi yang bernama Abbad bin Bishr radhiyallahu an ini. Cumanya beliau seorang yang dipandu suluh oleh Al-Quran itu sendiri.
Saya ingat macam inilah. Patutlah dalam Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan generasi muda yang ada keimanan dalam hati dia, dia beriman, dia yakin pada firman Allah dan Rasul. Kelebihan dia apa? Hum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda wa rabatna ala qulubihim ila akhiril ayat. Itu surah Kahfi tu. Wah, ini banyak surah Kahfi kita hari ni ya. Alhamdulillah, Ustaz. Esok Jumaat. Betul. Ustaz. Pasal apa saya tak ingat hari ya? Allah, Ustaz. Tu ingat anak, Ustaz. Dah tak ingat anak. Allah dan ibu anak ya. Okey. Mana tadi ya? Surah Kahfi. Dalam surah Kahfi, tuan-tuan perasan tak? Ada ayat tadi tu di mana Allah Taala ada menyebutkan apa? Mereka Ashabul Kahfi itulah, mereka adalah golongan beriman yang mana selepas mereka beriman, mereka dikurniakan apa oleh Allah Taala? Kita nak raikan dulu. Jadi Ustaz, sebenarnya Ustaz, kita nak ditangguhkan dulu jawapannya tu. Okey. Jadi sebab kita nak mengakhirkan dan juga melabuhkan tirai kita di TV3. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian nak tahu apakah sambungan daripada jawapan Ustaz tersebut. Tak puas ni kami. Tak puas Ustaz, insya-Allah tak puas Ustaz. Okey. Laju soalan ni Ustaz. Insya-Allah kalau nak tahu ulasan ataupun sambungan pada jawapan tersebut, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami sebentar lagi menerusi TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi. Saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan berkaitan dengan silibus sirah kita, iaitu satu susuk tubuh sahabat yang cukup hebat, iaitu Sayyidina Abbad bin Bishr. Jadi sepanjang tempoh 1 jam 30 minit kita bersama langsung sebelum ini, sudah pun beberapa perkara ataupun kisah-kisah yang menarik kita ketahui berkaitan dengan Abbad bin Bishr. Jadi sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada Baga Ustaz, seperti biasa, untuk kami bisa terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, Ustaz ada nak menceritakan kepada kita tentang surah Al-Kahfi tadi Ustaz. Dia bertepatan jugalah malam ni, malam Jumaat. Dah boleh kita untuk mulakan surah Al-Kahfi ni Ustaz. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Muslimin, muslimat, penonton-penonton yang dirahmati Allah, selamat bergabung kembali di TV9 Tanyalah Ustaz. Dan kita masih lagi membincangkan tentang Abbad bin Bishr radhiyallahu an, sahabat Nabi yang mulia, yang hebat, yang baru saja tadi kalau di TV3 kita cerita tentang bagaimana keasyikan beliau, tenggelamnya beliau dalam bacaan Quran, dalam solatnya, walau dipanah sampai 3 kali itu pun seolah-olah tak memberikan apa-apa kesan sakit, mengerang ataupun rasa macam nak meninggal ke apa. Tak. Kerana apa? Bagi dia terlalu seronok dengan Quran. Maka lanjutan daripada itu, kita ada soalan pada sahabat kita tadi ni. Kita nak sebutkan bahawa manusia yang dalam hatinya ada keimanan, maka dia akan dapat beberapa kelebihan. Berdasarkan surah Al-Kahfi, hum fityatun amanu bi rabbihim. Siapa-siapa yang di kalangan orang beriman, anak-anak muda yang beriman, pemuda yang beriman, kalau dia beriman pada Allah Ta'ala, kelebihan dia apa? Pertama, dia akan mendapat wazidnahum huda. Dia akan mendapat petunjuk daripada Allah. Sering orang sebut apa? Kenapa tak semayang? Kenapa tak baca Quran? Saya tak dapat hidayah lagi lah. Saya tak dapat petunjuk lagi lah. Isunya sekarang, untuk nak dapat hidayah Allah, engkau kena beriman. Yang tu dulu. Kau kena beriman pada Allah Ta'ala dulu. Beriman dalam erti kata apa? Yakin dengan Allah Ta'ala dan Rasul, kitab, Quran, semua tu. Kemudian Allah akan bagi hidayah pada engkau nanti. Dan selepas kau dapat hidayah Allah tu, kau akan dapat apa lagi? Warabatna ala qulubihim. Allah akan teguhkan jiwamu. Allah akan mantapkan jiwamu. Maka tidak hairanlah sahabat-sahabat Nabi ini, walaupun sampai tahap tertusuk panah ke, walaupun dalam hidup dia tercedera dalam perang sekalipun, dia dah memang kental dah.
dah memang terimmune dah badan dia tu. Dia dah memang terlalu kebal terhadap segala bentuk cubaan dunia ni. Pasal apa? Hidayah Allah Ta'ala, petunjuk dari Allah tu telah pun menebal dalam jiwa dia. So saya ulang sekali lagi, orang beriman pada Allah Ta'ala ni dua kelebihan. Pertama, dia akan dapat hidayah dari Allah. Kedua, dia akan jadi kebal. Jiwa dia akan jadi kuat. Walaupun orang hentam, orang kecam, orang kutuk, orang segala-galanya, bahasa apa, netizen, netizen kutuk ke apa, maki dia. Tak koyak kan? Tak koyak. Dia tak koyak. Dia relax, dia okey. Dia buat je kerja dia. Orang kutuk, orang perli, orang sindir ke, dia okey je. Pasal dia tahu apa matlamat hidup dia. Inilah manusia yang patut dijadikan sebagai tauladan kita bersama. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan memberikan kepada kita satu pencerahan itu tentang kelebihan orang beriman. Menerusi surah Al-Kahfi tersebut, iaitu orang yang beriman ini akan dapat petunjuk, dan yang keduanya akan mendapat keteguhan jiwa. InsyaAllah. Jadi sedang sekalian, kita nak raikan persoalan berikutnya, Ustaz, daripada sahabat kita, Saudari Anna Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, Ustaz, adakah Abbad bin Bishr merupakan pendakwah pertama yang diutuskan oleh Rasulullah SAW? Apakah kriteria yang ada pada Abbad bin Bishr sehingga Rasulullah SAW memilih beliau? Adakah Abbad bin Bishr menyertai banyak peperangan, merupakan seorang yang sangat setia dan kuat mujahadahnya ketika perang kerana disebabkan beliau sentiasa mendampingi Al-Quran sehingga tidak lekang dari kehidupannya? Jadi mohon pencerahan pada Ustaz, silakan. Ya, terima kasih. Kalau ditanyakan menjadi pendakwah terawal pertama ke kawasan mana, apa itu mungkin terlalu umum soalan ini. Tapi kita boleh katakan bahawa setiap di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW ini masing-masing ada peranan dia. Termasuk juga dalam masa yang sama mereka juga adalah da'i, adalah pendakwah. Kalau tengok, ada juga di kalangan sahabat Nabi SAW ini, selain daripada pengatur strategi perang, ada di kalangan sahabat Nabi juga yang kalau sekiranya Nabi berada outstation, Nabi berada di luar kawasan, siapa yang akan mengambil alih, yang akan memangku negara Madinah tu, siapa yang akan pangku tu siapa? Di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang dipilih. Jadi maknanya semua sahabat Nabi ni dia ada peranan-peranan dia yang tersendiri. Cuma kalau ditanyakan kenapa beliau sering hadir dalam kebanyakan perang, sebab kita dah katakan tadi bahawa beliau memang seorang yang berani, beliau seorang yang memang akan ada saja idea-idea beliau yang akan menjadi penyumbang kepada kemenangan Islam. Termasuklah sampailah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi wafat, zaman khalifah ataupun zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, beliau Abbad bin Bishr juga menyertai perang Yamamah. Perang Yamamah ni merupakan satu perang yang sangat terkenal dalam sejarah, iaitu perang ketika mana berhadapan dengan ramai golongan murtad. Murtad dengan apa ni? Yang diketuai, dikepalai oleh Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab ni siapa, tuan-tuan? Dia adalah nabi palsu. Hari ni bukan setakat duit palsu, akaun palsu, apa lagi? Banyak palsu sekarang ni. Nabi pun dah ada palsu. Nabi palsu ni yang lagi peliknya adalah Nabi Muhammad SAW masih lagi hidup. Ada orang berani mengaku Nabi ketika Nabi masih hidup. Lepas Nabi wafat, lagi bercambah lah. Nabi masih hidup pun ada yang mengaku dia tu juga Nabi. Namanya adalah Musailamah Al-Kazzab. Dan dia menikah pun, bini dia pun adalah orang yang mengaku Nabi juga. Bini dia pun mengaku Nabi juga. Elok, dalam satu rumah ada dua Nabi. Pening, Nabi palsu. Tapi akhirnya isterinya tu sempat taubat lah. Panjang cerita dia. Dia jadi tajuk lain pula ni. Tapi perang tersebut adalah perang menentang Musailamah Al-Kazzab, perang Yamamah, yang disertai oleh Abbad bin Bishr, yang pada perang itu jugalah menyaksikan kesyahidan beliau, kewafatan beliau dalam perang tersebut. Cuma mohon maaflah, saya sendiri pun tak dapat untuk nak berkongsikan apakah perincian tentang peristiwa dalam perang Yamamah sehingga mengorbankan ataupun syahidnya Abbad bin Bishr radhiyallahu an ini. Cuma beliau antara orang yang paling berani dan mengajak kaum Ansar semua untuk sama-sama kita bangkit dan kita menentang kemungkaran ni semua, ramai yang murtad pada kita ini, dan kepalanya itu iaitu Musailamah Al-Kazzab tu sendiri. Dan Musailamah Al-Kazzab ni walaupun dia nabi yang merapu, yang tipu ini, walaupun begitu, kata orang
Ada ke orang nak ikut dia? Nabi ada, tak kala orang tak percaya ke Nabi Muhammad SAW. Sungguh pun begitu, pengikut dia kurang lebih ada 40,000 orang. Ramai tu. Ramai, dia ramai. Jadi bila kata ramai, maknanya dahsyatlah, perang yang begitu dahsyat sekali. Itu yang disertai juga oleh Abbad bin Bishr radhiyallahu an. Cumanya bagi kita lah, kita yang boleh kita ambil iktibarnya, bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat ni supaya jiwa mereka masing-masing sebati dengan Al-Quran, sehinggalah ketiadaan baginda sekalipun, momentum dakwah, momentum jihad itu masih lagi ada dan hidup dalam hati-hati mereka. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi itulah dia di antara kesudahan ataupun kisah tentang peristiwa kewafatan Abbad bin Bishr, di mana di dalam perang Yamamah, Ustaz, dan peperangan Yamamah juga telah menyaksikan ramai daripada kalangan hafiz Al-Quran yang syahid, yang akhirnya juga menjadi rentetan kepada peristiwa pembukuan ataupun pengumpulan Al-Quran. Jadi Abbas bin Bishr ini juga merupakan salah seorang daripada syahid daripada kalangan hafiz tersebut, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita memberikan semangat untuk kita teruslah mendidik diri kita untuk menghafaz Al-Quran, dan kalau boleh dalam satu keluarga tu ada seorang yang boleh menghafaz Al-Quran menjadi hafiz, itu adalah yang terbaik, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, kita nak beralih ke persoalan berikutnya daripada Puan Rohaya Arifin. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Moga dalam kasih sayang Allah, amin ya rabbal alamin. Abbad bin Bishr yang gagah berani. Soalan pertama, adakah dia juga setanding dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain? Dan soalan yang keduanya, benarkah dia memiliki suara yang merdu saat membaca Al-Quran? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Allah, daripada Sekincan, Selangor. Okey, Ustaz, silakan. Ya, okey, terima kasih ya. Kalau ditanyakan antara kelebihan yang ada pada Abbad bin Bishr radhiyallahu an ini, bagi saya lah, untuk kita adil dalam menilai ataupun dalam kita memberikan pandangan terhadap sahabat-sahabat Nabi, bintang-bintang di malam hari kepada bulan purnama Nabi Muhammad SAW ini, mereka adalah sahabat yang setiap di kalangan mereka ada keistimewaan yang tersendiri. Setiap di kalangan mereka ada keistimewaan yang tersendiri masing-masing. Ada yang di kalangan mereka ini digelar sebagai ulama kepada para sahabat. Ada di kalangan mereka dipanggil sebagai qurra ataupun qari. Ada di kalangan mereka ini dipanggil sebagai memang orang panggil apa, pakar strategi perang. Ada dipanggil sebagai businessman ataupun seorang yang memang ahli perniagaan berjaya. Semuanya ini membentuk satu komuniti yang kuat, yang kukuh. Bukan satu jenis saja manusia. Itu hikmah di sebalik kepelbagaian keistimewaan yang ada pada sahabat-sahabat Nabi SAW, hasil didikan baginda Nabi. Cuma soalan berkaitan tentang memiliki suara merdu, ya kita tidak nafikan. Sebab itu beliau juga antara orang atau sahabat yang sering menjadi imam kepada sahabat-sahabat yang lain. Cumanya saya nak menarik perhatian semua, kawan-kawan, memanglah nak jadi imam ni dia ada kriteria-kriteria lah. Termasuklah juga orang tu selain daripada dia alim, dia juga qari, penampilan yang bagus. Tapi dalam masa yang sama kita kena ingat berapa ramai juga orang yang tertipu dengan niat terhadap Quran. Ni kena hati-hati. Ramai juga orang yang tertipu dengan niat terhadap Al-Quran. Saya ambil contoh. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ada menyebutkan pembaca Quran ni ada 3 jenis. Pembaca Quran ada 3 jenis. Pertama sekali, ada orang dia jadikan Quran itu barang niaga mereka untuk dia nak cari makan dengan dia. Ada orang, saya ulang sekali lagi, kata Imam Hasan Al-Basri, ada orang dia jadikan Quran sebagai barang niaga. Barang niaga. Dia cari makan dengan Quran. Okey. Habis tu ustaz kalau dia mengajar rumah ke rumah mengajar orang mengaji tu ada tu cerita lain. Yang ni memang dia cari makan menjadi barang niaga tu memang hanya memikir soal untung saja. Kalau nak panggil saya, suara saya sedap. Nak panggil saya kena bayar. Itu Ustaz. Kan? Itu atas budi bicara semualah. Tapi ni dia memang Quran tu barang niaga dia. Barangkali si penjual mushaf Quran tu pun tak tahu baca Quran tuan-tuan. Dia jual, tanya dia mana apa mushaf Quran yang bagus, yang tajwid, yang waqaf, ibtidak apa. Saya tak tahu. Yang saya tahu harga dia. Yang ni ada off, yang ni ada sale sikit, dia discount, yang ni apa, yang tu saya tahu. Ni tak apa nak best. Yang keduanya kata Imam Hasan Al-Basri, ada manusia jenis dia dengan Quran adalah dia menghafal huruf-huruf Quran tu. Dia menghafal huruf-huruf dengan apa?
nak berbangga di hadapan masyarakat dan mengampu pemimpin. Okey, dan mengampu pemimpin. Barangkali mungkin ada ayat-ayat yang dia cari ayat supaya mengiyakan apa yang pemimpin, yang mungkin pemimpin tu pula bertujuan kezaliman. Tapi dia nak dia nak mengampu, maka dia carilah ayat-ayat untuk mengiyakan apa yang pemimpin tu cakap. Oh, dia bahaya. Bahaya, geng-geng macam ni bahaya. Oh, dahsyat. Menggunakan Al-Quran untuk kepentingan. Kita bimbang, nauzubillah min zalik, ya. Dia tak berani nak mengatakan yang benar. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiganya adalah, ini saya kira dalam ketiga-tiga ni, yang ni bagus. Kata Imam Hasan Al-Basri, ada orang dia dengan Quran, dia yang ketiganya, dia mencari penawar Al-Quran dan untuk rawat hati dia, dan dia akan baca dikala dia sendirian, bila dia semayang, dan dia boleh menitis air mata dia ketika alunan bacaan Quran tu dibaca oleh dia. Sebab itu Quran ni paling bagus sekali, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika mana lalu di satu kawasan nampak ada satu orang dia baca Quran. Orang tu dia baca Quran dalam keadaan apa? Dia, macam ni. Kalau dia baca apa? Bunyi berdengung kan? Kata Ibnu Abbas, tegur pada orang tersebut, bacalah Al-Quran dengan keadaan telingamu sendiri dengar apa yang kau baca. Kan setengah orang kan baca mengantuk-ngantuk. Bisik dia kot. Bisik-bisik kan. Jangan macam tu. Baca Quran, kata Ibnu Abbas, kau baca telingamu, bukan telinga orang lain. Kalau telinga orang lain pun terpulanglah. Baca sampai telinga kau sendiri pun dengar, baru dia akan turun ke hati. Lunaknya keindahan Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam. Itulah di antara ataupun tiga jenis manusia dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita terpilih untuk menjadi kalangan orang yang mencari penawar dengan Al-Quran untuk dijadikan sebagai ubat hati kita, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, ada lagi persoalan yang kita akan dapatkan jawapannya. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Doa untuk Malaysia kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu di dalam Taman-Taman Syurga mengurusi rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru pada pagi ini, membicarakan topik berkaitan dengan Sayyidina Abbad bin Bishr, di mana kita sudah pun ketahui daripada manakah asal keturunannya, bagaimanakah beliau wafat dan sebagainya. Jadi agar itu semua menjadi salah satu ibrah buat kita bersama untuk kita terus memperbaiki diri kita. Kita sudah pun berada di slot ataupun segmen yang terakhir untuk episod pada kali ini. Jadi jom sama-sama kita nak raikan soalan berikutnya daripada Puan Sahziatul Sidik kita. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Wassalamualaikum warahmatullahi. Mengapakah Rasulullah SAW mendoakan Abbad bin Bishr agar diampunkan dosa beliau? Apakah faktor terjadi sedemikian? Mohon pencerahan Ustaz. Sekian, terima kasih Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih ya. Muslimin, muslimat, penonton-penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, merupakan satu keberuntunganlah kalau sekiranya didoakan keampunan oleh Rasulullah SAW. Dan sering saya dengar juga ada orang dia kata, untunglah generasi sahabat kan selalu didoakan Nabi. Untunglah. Untunglah sahabat-sahabat Nabi duduk di samping Nabi, duduk berdamping dengan Nabi. Lepas tu didoakan Nabi pula. Tapi kita pada dunia hari ini jangan pernah sesekali kita rasa terkilan kerana tak dapat hidup di sezaman dengan Nabi SAW. Kerana apa? Kerana kita juga akan termasuk di kalangan orang yang didoakan oleh Nabi. Macam mana tu Ustaz? Senang saja. Ada beberapa amalan, kalau kita buat amalan tu, kitalah orang yang termasuk dalam kalangan orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Saya kongsikan dua lah. Saya kongsikan dua ya. Dua lagi. Dua jenis orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Pertama sekali adalah, sebelum saya respon terhadap soalan tadi ya. Kalau saya terlupa tolong ingatkan, biasanya lupa. Okay.
Pertama sekali adalah seorang pemimpin yang senantiasa mensejahterakan rakyat dia, mengutamakan rakyat dia, apa rakyatnya susah, apa yang sedang dialami, kepayahan, kesulitan yang dilalui rakyat dia, dia pasti akan ambil cakna, dia akan ambil berat, dia akan sentiasa bertindak untuk menyelesaikan apa masalah rakyatnya itu. Maka Nabi doa, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di rumah inilah aku pernah dengar doa Nabi SAW terhadap apa? Kata Nabi, Ya Allah, ni mana-mana yang diberikan amanah, diberikan jawatan dan kedudukan, dan dia memudahkan urusan rakyatnya, Ya Allah, mudahkanlah urusan hidup dia. Maknanya Nabi sendiri minta pada Allah, kepada pemimpin-pemimpin yang senantiasa mengambil kira soal kebajikan rakyat, Nabi doa, Ya Allah, pemudahkanlah hidup pemimpin tu. Jadi tak perlu kita nak sedih hati walau tak hidup zaman Nabi. Hidup zaman sekarang, buat perangai itu, dapat doa Nabi. Itu yang pertama. Dia banyak, dia 7 jadi 2 sekolah, lain kali lah pula. Yang keduanya ni lagi mudah. Tuan-tuan duduk dalam di rumah masing-masing pun boleh buat. Yang keduanya adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah berkat pada umatku yang berpagi-pagi. Jadi kalau tuan-tuan nak termasuk di kalangan orang yang Nabi doa tu, bangunlah awal pagi. Bukalah ni rancangan Tanyalah Ustaz. Sebelum buka ni tadi pun baca Yasin. Sebelum baca Yasin tadi solat subuh berjamaah dengan ahli keluarga semua kan. Buat itu semua dan hidup imarahkan pagi. Maka tuan-tuanlah termasuk di kalangan orang yang didoakan keberkatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Pertama tadi siapa? Orang yang Nabi doa, pemimpin yang adil, yang bagus, yang jaga rakyat dia. Yang kedua adalah orang yang berpagi-pagian. Betul, orang yang menghidupkan waktu paginya. Itu orang yang didoakan Nabi. Maka berbalik pada soalan sahabat itu tadi, kenapa Abbad bin Bishr radhiyallahu an didoakan moga Allah Taala ampunkan dia oleh Nabi SAW? Sebab satu sifat dia jenis suka baca Quran tengah malam. Tengah-tengah malam dia baca Quran, sampaikan Nabi yang tengah tahajud tadi pun boleh terdengar alunan bacaan Quran, dan Nabi tanya Aisyah, siapa yang baca Quran tu? Maka Aisyah kata, itulah suara alunan bacaan Quran daripada Abbad bin Bishr. Lalu Nabi pun mendoakan kepada Allah Taala, mendoakannya pada Allah Taala, ya Allah, ampunkanlah dia ya Allah. Ampunkanlah dia ya Allah. Ini kelebihan sahabat Nabi yang namanya Abbad bin Bishr, yang siang dan malam dengan berdamping dengan Al-Quran hingga akan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi sidang penonton sekalian, ayuh sama-sama kita berpagi-pagian, janganlah kita jadi lemah pada waktu pagi Ustaz. Jadi kena kuat. Jadi orang kata loy pada waktu pagi ni, kita kena kuat dan bersemangat pada waktu pagi insya-Allah. Jadi saudara sekalian, kita teruskan lagi dengan baki masa yang tinggal dengan meraihkan persoalan berikutnya daripada saudara Adib Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana untuk mengambil semangat Abbad bin Bishr yang bukan sekadar tertarik dengan Al-Quran, tetapi begitu asyik hatinya, siang dan malam sangat erat berpegang dengan Al-Quran? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz, mungkin soalan ni boleh jadikan satu rumusan Ustaz. Kita nak tahulah Ustaz, bagaimana cara untuk kita nak dapat semangat ni untuk nak mencintai Al-Quran Ustaz, seperti mana Abbad bin Bishr. Silakan Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Muslimin, muslimat, penonton-penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Saya segan nak sebut ni, tapi dah kena jawab soalan kan. Jadi kita sebut soalannya. Ada 4. Ada 4. Tak apa Ustaz? Boleh. Senang tuan-tuan catat. Ustaz kejap 3, 4, 5, 2, 3. Senang catat. Mudah. Saya pun tak naklah melerek panjang sangat. Masa kita terbatas. Okey. Ada 4. Boleh tuan-tuan, ada 4. Okey. Yang pertama sekali, bagaimana memupuk minat kita sama macam sedikit sebanyaklah menuju ke arah macam Abbad bin Bishr ini. Pertama sekali kata ulama, iaitu nombor 1, kita meletakkan diri kita dalam ayat Quran tu. Meletakkan diri kita dalam ayat Quran tu. Contohnya macam ni. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang beriman. Apa dia? Berbuat baiklah pada mak bapak ke, taatlah pada pemimpin ke, apa lagi? Bersedekahlah apa? Amanu tu tukar pada nama kita. Wahai Muhammad Ilyas, dirikan semaya. Baru kita akan jiwa. Dia sebab kalau kita baca, memanglah ayatnya wahai orang beriman. Tapi kalau bila kita baca ia sebagai orang beriman semata-mata,
kita akan anggap ramai orang beriman bukan Aku aku. takut. Ni Allah Ta'ala bukan kata kat aku, ni orang lain ni. Jadi dia tak ada jiwa sangat. Letakkan diri kita dalam ayat Quran tu sendiri. Meletakkan jiwa kita. Satu. Yang keduanya adalah sering mendengar bacaan Quran daripada qori ataupun daripada para imam-imam ni. Itu caranya tuan-tuan. Cubalah tuan-tuan sebelum tidur pasang bacaan daripada mana-mana imam Masjidil Haram ke, imam-imam ataupun qori-qori yang hebat-hebat ni kan, kita dengar, selalu dengar. Sebab satu dengar dapat pahala, kedua dengar tu dia dapat masuk ke hati kita sedikit sebanyak. Itu yang kedua. Ataupun kalau dalam rumah tu dia mewujudkan, kata orang Singapura, aura ya. Yang positif. Dua. Yang ketiganya adalah senantiasa mengkaji kisah atau ayat dalam Quran tu. Ramai orang bila dia tahu, rupanya dalam Quran ada sebut Ustaz benda ni. Ya, baru dia datang rasa minat lagi. Dia Quran bukan sekadar untuk makruah saja, baca saja, tapi dia kena manzurah. Manzurah ni maknanya melihat dan menyelidik, cari kaji lagi. Okey. Patutlah Tuhan larang, patutlah Tuhan kata begini, kita akan faham. Dan yang keempatnya adalah berdampinglah dengan orang-orang alim ataupun orang yang memang mahir dengan Quran. Baru kita akan rasa syok, indahnya Quran tu sendiri. Macam kita biasa bersembang dengan orang yang suka candak sotong, orang yang suka pergi tangkap ikan tengah laut. Best dengan cerita dia. Saya pun tak tahulah, kadang sembang, dia cerita best candak sotong ni, walaupun naik atas kapal tu tengah-tengah laut, pening, mabuk dia kata pening-pening, tapi syok dapat sotong bukan putih jernih, bakar pula. Dia punya huraian dia tu macam sekarang nak pergi orang candak sotong tak main beli di market dia tangkap sendiri, bakar atas kapal tu. Syok. Jadi orang yang nak rasa syoknya Quran, pergilah bersembang dengan guru-guru Quran. Baru anda akan rasa manisnya Quran sebagaimana Abbad bin Bishr merasainya. Wallahu a'lam. InsyaAllah, itulah dia 4 cara untuk kita nak menjadi orang yang sentiasa berdamping dan juga memupuk minat kita dalam membaca Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan kita mengambil cakna tentang perkara tersebut dan menjadikan kita cinta dan juga rindu dengan Al-Quran. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Baik. Sedikit bacaan doa ringkas pada Ustaz agar Allah permudahkan dan juga memuliakan majlis kita pada pagi ini. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa ashrafna bi syarafatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz di atas perbincangan kita pada pagi ini. Mohon dihalalkan segala ilmu yang curahkan kepada kami pada pagi ini. Jadi saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita dengan perbincangan kita pada pagi ini melahirkan dan juga mencambahkan lagi rasa cinta kita bukan hanya pada Nabi, juga pada para sahabat-sahabat Nabi dan juga para orang-orang soleh yang ada ataupun yang sudah pun meninggal dunia. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Jawab Ustaz pada besok hari bersama dengan moderator kita Da'i Hilman dan juga ahli panel kita Ustaz Rozi Rejab yang akan membincangkan mengurusi silibus tafsir dan taranum daripada surah Az-Zukhruf ayat 44 hingga 49. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini membawa 1001 rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi di dalam episod dan rancangan Tanya Jawab Ustaz biar tahu yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.